Di dunia ini ada orang yang merasa lapar yang bersangatan. Ada. Tapi di mahsyar nanti tak ada yang lebih lapar daripada di mahsyar. Laparnya tak ada tandingannya. Walaupun ada orang yang paling lapar di dunia ini, tak akan dapat tandingnya lapar di mahsyar nanti. Semua kita akan dibangkitkan dalam perlaparan yang bersangatan. Bayangkan macam mana rasa. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir naf'a wal intifa' wal ifada wa istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita menyambung kepada tafsir. Kita sebenarnya menyambung daripada tafsir yang kita bahaskan dalam Majlis Ta'lim Sawa'us Sabil, yang sekarang ini sampai kepada surah Asy-Syura. Sampai kepada surah Asy-Syura. Yang pada ayat yang ke-15. Pada ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabidzalika fad'u. Fabidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li'a'dila bainakum. Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Surah Asy-Syura ayat yang ke-15. Dalam ayat itu mengandungi 10 poin penting. Ada 10. Satu ayat tapi ada 10 poin. Yang mudah-mudahan kita dapat untuk ambil poin ni. Ya. Kerana Al-Quran itu nak kita ambil daripadanya pengajaran dan diamalkan. Ada 10 poin yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang merujuk kepada apa yang disebutkan dengan ayat yang sebelumnya. Fabidzalika, oleh yang demikian itu. Iaitu ayat yang sebelumnya Allah SWT beritahu bahawa Allah telah pun menurunkan syariat. Ini daripada hukum hakam di dalam kehidupan manusia. Semua kita ni sudah pun tertakluk di dalam apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kalau tak ikut, maka kita akan sesat. Mudarat dirinya dan orang lain. Syariat ini yang Allah turunkan kepada Nabi SAW itu bukan untuk kepentingan Nabi. Hatta bukan untuk kepentingan Allah SWT. Allah SWT ghaniyun. Allah Maha Kaya, tak perlu pun kepada kita, kepada makhluk. Akan tetapi Allah turunkan syariat adalah untuk kita. Kesejahteraan kita, keselamatan kita. Supaya kita ini hidup dalam keadaan sempurna dalam kehidupan ini. Allah turunkan syariat. Bahkan itu sebenarnya telah diturunkan oleh Allah kepada para Nabi yang sebelumnya. Dengan syariat mereka masing-masing untuk mengatur kehidupan manusia, dan Nabi kita SAW juga membawa syariat Islam yang juga sebenarnya meneruskan dari syariat dan apa yang telah pun disampaikan kepada para Nabi yang sebelumnya. Baik. Bermakna fabidzalika disebutkan walidzalika, yang dengan demikian itu, dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah, satu. Kemudian berlaku setelah diturunkan syariat kerana tidak adanya daripada kesatuan. Maksudnya, orang mula berpecah belah, berselisih faham. Maka berlakulah kerosakan. Bermakna yang berselisih ini bukan orang yang jahil, orang yang ada ilmu. Syariat diturunkan, disampaikan oleh para Nabi kepada umat, kepada kaumnya. Mereka menerima ilmu syariat itu. Kemudian akhirnya mereka sendiri yang berselisih di antara satu dengan yang lainnya, yang akhirnya berlakulah perpecahan. Berlakunya perpecahan itu akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu,
dengan syariat yang Allah turunkan dan mengelakkan dari perpecahan dan juga yang boleh mengundang azab Allah. Walidzalika, yang dengan demikian itu, fad'u, apa yang mesti nak kena buat, iaitu engkau wahai Rasulullah Muhammad hendaklah seru ataupun berdakwahlah. Yang tu dia maksudkan. Nak supaya orang sampai kepada mereka syariat. Iaitu syariat yang pertama adalah tauhid. Untuk benar mereka itu mentauhidkan Allah. Yang keduanya mereka tahu yang manakah yang hak dan yang mana batil, yang manakah yang wajib, yang mana yang sunat, yang mana yang harus, yang mana yang makruh, yang mana yang haram. Maka macam mana nak sampaikan ini semua? Fad'u, dengan dakwah. Dengan dakwah. Ya. Bermakna ayat ini bukan, walaupun khitabnya kepada Rasulullah SAW, bukan hanya Nabi sahaja, maksudnya kita. Untuk kita nak sampaikan syariat Allah kepada keluarga kita. Pun dengan kita mengajar, menyeru, mengajak kepada mereka. Fad'u, dakwah. Semua kita ini adalah doa. Kita semua pendakwah. Masalahnya, kita semua adalah pendakwah, la qudah, bukannya qadhi. Masalahnya kita ni salah. Kita sepatut jadi pendakwah, ajak orang kepada Allah, kepada syariat. Yang kita banyak jadi qadhi, jadi mufti banyak. Kerja orang sekarang apa? Berfatwa. Semua pendapat dia, fatwa ini. Bukan, ajak orang kepada Allah. Ajak orang kepada majlis ilmu. Ajak mereka itu untuk belajar kepada kebaikan. Bukan kita fatwa. Ini banyak yang fatwa. Jadi qadhi banyak. Jadi mufti banyak. Tak, sebetulnya kita jadi pendakwah. Fad'u. Ini adalah tugas suci Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi sangat gembira. Orang yang paling Nabi sayang dan kami gembira adalah orang yang berdakwah. Sebab itu kita kena berdakwah. Semua kita adalah pendakwah. Sekurang-kurangnya dakwah untuk kepada diri kita, kepada keluarga kita. Dan kalau di luar kita tak boleh mampu dakwah seperti mana orang-orang yang berdakwah, iaitu dengan lisan dan mengajar, dakwah dengan kemampuan kita. Apa yang kita boleh berdakwah? Dengan harta. Kita berdakwah dengan tenaga. Kita berdakwah dengan kemahiran. Semua kita adalah bertanggungjawab untuk berdakwah. Fad'u. Untuk supaya apa? Supaya sampai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa syariat itu dapat disandarkan, aman kehidupan manusia. Supaya mereka tak pecah belah. Lagi, wastaqim kama umirta. Yang keduanya adalah dengan istiqamah. Wastaqim, dan istiqamahlah engkau wahai Rasulullah Muhammad kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Apa itu maksudnya istiqamah? Kita biasa maknakan istiqamah adalah konsisten. Ya, itu adalah salah satu daripada ciri istiqamah. Konsisten itu disebut mudawamah, berterusan. Dalam hadis Nabi mengatakan, ahabbu a'malu ilallahi adwamuha wa in qalla. Cita-cita amalan di sisi Allah adalah yang konsisten walaupun sedikit. Itu disebut mudawamah, berterusan. Tapi istiqamah lebih tinggi. Iaitu teguh, tetap, mantap, lurus. Tak bengkok, tak pergi ke kanan, tak ke kiri, terus lurus di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut istiqamah. Oleh kerana itu disebutkan oleh para ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Al-istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Oh, orang tu Masya Allah ada keramat dia. Dia boleh jalan atas air, dia boleh terbang. Dia boleh itu. Istiqamah lagi berat. Kalau dapat istiqamah lebih baik daripada 1000 karamat. Oleh kerana itu Nabi SAW ketika mana menyebutkan sebab-sebab berubannya Nabi, ketika mana Sayyidina Abu Bakar lihat di rambut baginda Rasulullah, mengatakan, Syibta ya Rasulullah, kau telah beruban wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, Syayyabatni Hud wa akhwatuha. Yang menyebabkan aku ni beruban adalah surah Hud dan juga saudara-saudaranya. Salah satu kata para ulama sebab-sebab Nabi SAW itu sampai beruban.
Bukan kerana pening kepala tentang macam kita ni beruban sebab apa? Sebab fikir dunia tak cukup lagi, berapa boleh dapat, niaga bila untung, beruban. Nabi SAW beruban ada sebab. Sebabnya itu adalah kerisauan Nabi terhadap umat. Kalau untuk Nabi, Nabi itu mulia. Nabi selamat dah. Tapi apabila menceritakan surah Hud dan juga surah Amma yatasaalun, idza syamsi kuwirat, itu semua tentang hari kiamat. Dan Nabi risau umat dia macam mana nanti hari kiamat. Tapi salah satu ayat yang menjadikan Nabi lebih risau adalah dalam surah Hud itu adalah ayat yang seperti ini. Yang Allah perintahkan untuk istiqamah kama umirta, tapi ayat itu yang Nabi, kenapa Nabi surah Syura tak jadi masalah Nabi, tapi surah itu menjadi masalah Nabi dengan ayat ini? Sebab dalam ayat itu bukan hanya diperintahkan kepada Nabi, dalam ayat itu mengatakan wa man taba ma'aka, dan orang yang bertaubat bersama dengan kamu, iaitu umatmu wahai Rasulullah Muhammad. Untuk Nabi istiqamah, yakinlah Nabi pasti istiqamah. Nabi adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi yang susah nanti adalah untuk umat dia beristiqamah. Kita minta kepada Allah dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, lurus, tak nak bengkok-bengkok. Jadi oleh kerana itu ayat ini adalah merupakan perintah yang berat. Ketika datang seorang sahabat Nabi SAW, nama Sufyan, dia mengatakan, wahai Rasulullah, katakan kepada aku satu kalimat yang dengannya aku tak perlu tanya kepada orang lain lagi. Kalimat di dalam Islam atau sesuatu dalam Islam ini, perkara dalam Islam ini yang kalau kau beritahu aku tak perlu tanya orang lain dah. Cukup dengan perkataan itu. Allah kata Nabi SAW, Kul amantu billah summa istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan aku lurus dengan apa yang telah disebutkan tadi. Kan? Lurus dalam keimanan tu. Maksud luruskan keimanan, taat. Allah suruh buat ni, dia buat. Allah larang ni, tak buat. Itu je dia buat. Tak ada lain, tak bengkang, tak bengkok. Terus. Cukuplah kalau ikut yang tu je. Selesai masalah. Tak perlu tanya lagi dah tentang apa-apa. Nak tahu apa yang tu. Tapi nak lurus ini bukan senang. Kenapa? Kita ada musuh. Musuh yang paling membengkokkan kita adalah nafsu kita. So, kita boleh ikut syariat Allah SWT. Boleh kita istiqamah. Tapi nafsu ni yang tak nak. Dia nak bengkok sini. Nak bengkok. Sebab kita akan ikut selera kita, bukan ikut apa kemahuan Allah SWT. Istiqamah, ikut apa kehendak Allah. Tanpa banyak soal, penuh dengan keikhlasan, taat, patuh, tunduk. Itu istiqamah. Hakadha. Yang keduanya, wastaqim kama umirta. Jadi berdakwah dengan istiqamah. Dengan adanya istiqamah dalam kehidupan ini, tidak jadi orang yang kita panggil apa, tak tetap pendiriannya. Mesti tetap pendiriannya. Itu juga adalah kekuatan orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebab itu perlukan kepada landasannya adalah ilmu. Kan, untuk kita nak lurus ikut kepada apa yang perintahkan oleh Allah, kita nak tahu apa? Macam mana nak tahu? Dengan ilmu. Sebab itu pentingnya kita hadir dalam majlis ilmu ni. Kemudian yang ketiganya, wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kamu mengikut kepada hawa nafsu mereka. Maksud hawa nafsu mereka di sini, khitabnya adalah kepada orang-orang musyrikin. Mereka menyembah berhala dengan hawa nafsu, bukan dengan dalil, bukan dengan kebenaran. Kenapa mereka menyembah berhala? Ikut nafsu mereka. Tak ada sebab. Mereka tak ada hujjah. Tapi kenapa tak nak tinggalkan setelah diserukan? Kerana mengikut kepada hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu seperti mereka. Walaupun khitab itu kepada orang-orang musyrikin, tapi juga adalah untuk kita. Bermakna kalau kita dilarang untuk mengikut hawa nafsu kita, sebab hawa nafsu kita ni memang dia akan bawa kita ini untuk menyembah selain Allah SWT. Berapa ramai orang Islam, bukan kata orang yang bukan Islam, itu lainlah, yang dengan sebab hawa nafsunya menyembah kepada harta, kepada dunia, kepada tahta. Tanpa dia sedar. Tapi sebab apa? Sebab ikut kepada nafsu. Oleh kerana yang ketiga disebutkan wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikut seperti nafsu mereka tu.
Yang ketiga. Yang keempat, wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin, dan katakanlah, aku beriman dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah dari kitabnya, iaitu berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Walzam kitab Allah wa taba' sunnatan waqtad hadakallahu bil aslafi, kata Imam Haddad. Lazimi sentiasa dengan Al-Quranul Karim dan ikutlah Nabi SAW, tapi dengan panduan para ulama, para salafun salih. Baru kamu faham Al-Quran, baru faham hadis. Bukan bermakna lazimi Quran, kamu suka-suka baca Quran, ikut faham kamu, kamu buat apa yang kamu faham dengan hawa nafsu kamu, itu pun salah. Walaupun Quran itu tak pernah salah, tapi pemahaman kamu mungkin salah. Oleh kerana itu, waqtad hadakallahu bil aslafi, nak dapat panduan hidayah yang betul dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, mesti mengikuti kepada para ulama. Oleh kerana itu pentingnya sanad ilmu. Bukan suka-suka kita buka Quran, kita sendiri tafsir. Buka hadis, kita sendiri yang terjemah. Ya. Yang keempat. Yang kelima, wa umirtu li'adila bainakum, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Berlaku adil. Apa itu berlaku adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengikut apa yang telah pun ditetapkan oleh hukum Allah SWT. Itu adil. Adil bukan bermakna sama. Kalau sama, itu yang tak betul. Oleh kerana itu, Allah SWT juga membezakan di antara hak orang lelaki dan hak orang perempuan. Bukan untuk menyatakan ini lebih kurang dan sebagainya. Akan tetapi ianya adalah sesuai dengan keadaan-keadaan mereka, sehingga mereka mendapatkan sesuai dengan fitrah dan keadaan masing-masing. Kalau kita kata adil dalam melayani kepada anak-anak kita, bermakna anak lelaki kita beli motor, anak perempuan kita beli kereta. Itu yang sesuai. Tapi kalau kita adil, kita beli motor, ni pun beli motor juga. Yang ni kita beli apa namanya, barang-barang lelaki, yang diberi barang lelaki-lelaki juga. Tak boleh, kita sesuaikan. Adil ikut kepada tempatnya. Hak kata dimaksudkan dengan adil. Baginda Rasulullah SAW pernah membahagikan harta rampasan perang lebih kepada Ahlul Makkah, khususnya kepada mereka yang mu'allaf, iaitu yang baru memeluk al-Islam dalam peperangan Hunain. Sehingga ada yang mengatakan, ya ini orang yang munafik, daripada Najd, dia mengatakan, wahai Rasulullah, bersikap adillah kamu. Dia tegur kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, kalau aku tak adil, siapa yang lebih adil? Memang Nabi memberikan lebih kepada Ahlu Makkah, tapi itu adalah merupakan cara Nabi SAW berdakwah. Dan adil itu bukan dengan apa yang kita faham sama. Seperti mana hari ini yang diperjuangkan hak kesamaan, gender dan sebagainya. Ini semua adalah karut. Kerana tak memahami maksud daripada keadilan yang sebenarnya. Naam. Kemudian itu adalah tuntutan untuk kita lakukan, bersikap adil ketika berada di mana pun. Bahkan disebutkan kita ini kena bersikap adil bukan hanya ketika mana kita dalam keadaan tenang ataupun gembira, dalam keadaan biasa. Tapi kita kena bersikap adil walaupun dalam keadaan marah. Orang boleh mungkin dia bersikap adil ketika dalam keadaan tenang, dalam keadaan biasa. Tapi sukar untuk bersikap adil ketika marah. Hatta hakim sekalipun, ketika nak menjatuhkan hukuman, adalah ada kalanya berdasarkan emosi, maka pasti akan menjejaskan dari keputusan yang diputuskan. Oleh kerana itu, orang yang Allah naikkan darjat oleh Allah SWT adalah orang yang mampu untuk bersikap adil dalam keadaan dia marah ataupun dalam keadaan dia senang. Itu yang luar biasa. Baginda Rasulullah SAW ketika mana nak masuk ke dalam Kaabah, kuncinya dipegang oleh Uthman bin Talha. Tak bagi masuk. Nabi SAW suruh Sayyidina Ali untuk ambil. Kalau dia tak bagi, wahai Rasulullah, rampas. Maka dia ambil. Kemudian dibuka oleh Nabi SAW. Dihancurkan Kaabah yang berada di dalam dihancurkan berhala yang berada di dalam Kaabah. Nabi solat di dalam tu. Turun firman Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa?
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah, memberikan amanah kepada yang ahlinya. Maksudnya teguran Allah kepada Rasulullah SAW. Nabi faham. Nabi panggil Utsman bin Talhah, serahkan balik kunci. Nah, ini kunci untuk kamu pegang. Utsman bin Talhah hairan. Kenapa dipulang balik? Kata Nabi SAW, Allah tegur kepada aku untuk bersikap adil, untuk berikan kepada hak yang kepada engkau, untuk memegang kepada kunci ini. Dan engkau akan pegang dan keturunanmu, barang siapa yang mengambil daripadamu, sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Sebab itu sampai sekarang ini pun adalah merupakan keturunan daripada Bani Syaibah. Kan? Yang memegang kunci itu seperti mana yang diamanahkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan sikap keadilan baginda Rasulullah sehingga Utsman bin Talhah memeluk kepada al-Islam. Mesti bersikap adil. Walaupun pada waktu itu, waktu kita panggil, waktu Fathul Mekah, waktu ketika mana dalam keadaan genting, dalam keadaan Nabi SAW pada waktu itu dapat membuka kota Mekah. Tapi Nabi bersikap adil. Walaupun Utsman bin Talhah dalam keadaan keras, tak mau menyerahkan kunci kepada Nabi. Tapi diserahkan kembali dengan baik oleh baginda Rasulullah kepada Utsman bin Talhah kerana meletakkan keadilan itu seperti mana diperintahkan oleh Allah. Naam. Kemudian Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu. Ini juga adalah merupakan dari poin yang penting. Untuk kita faham bahawa inna dina indallahil Islam. Hanya agama yang benar yang diredai oleh Allah adalah Islam. Kerana apa kata Islam dibenar? Sebab Islam ini agama tauhid. Yang mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkannya. Dan Allah itu bukan hanya Tuhan orang Islam, tapi Tuhan kepada semua makhluk. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Itu adalah merupakan pegangan kita. Oleh kerana itu, kita tak boleh jadi orang yang liberal. Maksudnya apa? Agama kami betul, agama kamu pun betul. Semua agama sama, tak. Kalau ada yang mengeluarkan kenyataan itu dengan sedar dan sengaja, boleh murtad. Kerana inna dina indallahil Islam. Hanya yang diiktiraf, yang diredai oleh Allah hanya Islam. Kerana apa? Kerana Allah itu adalah Tuhan kita dan Tuhan mereka. Cuma kalau mereka tak mahu untuk memeluk al-Islam, lana amaluna wa lakum amalukum. Amal kami, cara kami. Dengan syariat Allah SWT, cara kamu dengan cara kamu. Lakum dinukum waliyadin. La yukallifullahu nafsan. Yang disebutkan apa? Allah SWT, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita tak pernah paksa orang yang bukan Islam masuk Islam. Tapi untuk menyatakan bahawa agama lain itu benar, tidak. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kamu dengan cara kami, syariat kami. Ini kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kamu nak beramal dengan cara kamu, silakan. Asalkan jangan sampai ianya menggugat, mengganggu kepada syariat Islam. Hakata. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada hujjah, yakni tidak ada pergaduhan, peperangan, pertengkaran di antara kami dan kamu. Ayat ini kerana kita sebutkan surah Asy-Syura ini adalah merupakan Makkiyah. Surah Makkiyah. Ayat Makkiyah yang diturun sebelum hijrah Nabi SAW. Sebelum hijrah Nabi belum lagi diperintahkan untuk memerangi kepada kaum musuh. Tidak diperintah, peperangan belum diperintahkan oleh Allah. Maka cara kami beramal, kamu cara kamu beramal. Jangan kamu halang kami beramal. Kalau kamu tak halang kami beramal, kamu dengan cara kamu nak sembah berhala, itu kamu punya fasad. Kami nak solat, kena ibadah kepada Allah, maka tidak akan berlakunya pertengkaran. Kami pun tak akan memerangi kepada kamu kerana pada waktu itu belum ada perintah untuk berperang. Naam. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Dan kepadanya disebutkan Allah akan mengumpulkan antara kita. Jadi cara kamu nak amal, kami dengan cara kami beramal. Kita tak perlu nak bergaduh kerana nanti kita akan dikumpulkan sama. Di mana? Di mahsyar. Kita semua akan dibangkitkan oleh Allah SWT.
Jadi tak perlu pun untuk kita ni dengan sebut melakukan kekasaran dalam dakwah. Patutnya dengan kasih sayang dan kelembutan. Walaupun kita rasa geram, walaupun kita tak puas hati, tapi tak perlu kerana hidayah itu dari Allah. Bahkan kalau mereka menentang, tapi bukanlah sampai memerangi, pada waktu itu kita hendaklah sabar kerana nanti kita semua akan dibangkitkan dan akan dihisap oleh Allah berdasarkan amal masing-masing kerana kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memantapkan kita di dalam dakwah dan juga dijadikan kita istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga semua kita akan mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kitab Al-Qawtam fi Ahkam Al-Ma'mum wal Imam, muka surat 60, permasalahan 162. Peraturan susunan saf. Jika yang datang mengikut imam itu 2 orang lelaki atau seorang lelaki dan seorang kanak-kanak, maka hendaklah kedua-duanya berdiri di belakang imam sebagai satu saf. Jika yang datang mengikut imam itu hanya orang-orang perempuan sahaja, maka hendaklah mereka berdiri di belakangnya sebagai satu saf sama ada seorang atau ramai. Jadi apa namanya tentang susunan saf. Tentang susunan saf. Kalau imam dan 2 orang makmum, maka kedudukannya simple, iaitu 2 orang makmum lelaki. Imam di depan, di belakangnya 2 makmum lelaki. Itu standard. Okey. Jadi dia jadi satu saf di belakang. Yang penting dia 2 orang. Tapi kalau sekiranya dalam berjamaah itu hanya orang perempuan, maka sama orang perempuan juga di belakang. Imam di depan, orang perempuan juga di belakang, tak ada orang lelaki yang lain. Okey, pun sama juga. Imam di depan, makmum di belakang. Yang penting disebutkan orang lelaki itu mesti 2 orang makmumnya. Kalau seorang nanti lain caranya. Tapi orang perempuan baik seorang atau lebih, dia tetap di belakang imam. Faham Tom? Naam. Jika yang datang mengikut imam itu seorang lelaki atau seorang perempuan, atau seorang kanak-kanak dengan seorang perempuan, maka hendaklah lelaki atau kanak-kanak lelaki itu berdiri di sebelah kanan imam, dan hendaklah perempuan berdiri di belakang lelaki atau di belakang kanak-kanak lelaki. Kalau sekiranya ada seorang imam, kemudian ada lelaki dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki, ataupun ada seorang lelaki, ataupun ada seorang daripada makmum perempuan. Bermakna hanya ada imam dan seorang makmum lelaki, seorang saja. Sama ada dewasa ke atau kanak-kanak. Maka caranya adalah imam dan yang lelaki tu, sama ada dewasa atau kanak-kanak, duduk di sebelah kanan imam. Di sebelah kanan imam, dekat dengan imam. Dan dia bukan mesti jauh dari imam, dekat dengan imam. Dan tak perlu terlalu belakang sangat. Betul-betul dekat dengan imam. Manakala orang perempuan tu di belakang daripada saf tersebut. Mana di belakang. Macam itu. Nah. Jika yang datang mengikut imam itu seorang perempuan dan 2 orang lelaki, atau 2 orang lelaki dan seorang kanak-kanak lelaki, maka hendaklah 2 lelaki itu berdiri di belakang imam dan perempuan berdiri di belakang 2 lelaki itu. Begitu juga kanak-kanak lelaki hendaklah berdiri di belakang 2 lelaki itu dengan seorang diri, dan perempuan berdiri di belakang kanak-kanak lelaki. Kalau seorang imam, 2 orang lelaki dewasa, ada seorang kanak-kanak lelaki, kemudian ada makmum perempuan. Macam mana susunannya? Kalau mengikut kepada musannif ataupun penyusun kitab ini, dia tak campurkan
kanak-kanak dengan orang dewasa. Dia imam, kemudian dua orang dewasa dan belakangnya adalah kanak-kanak. Kemudian di belakang kanak-kanak itu barulah saf perempuan. Baik, itu pendapat beliau. Tapi ada pendapat mengatakan tak, kanak-kanak itu boleh duduk di dalam safnya bersama dengan orang dewasa. Ada beberapa sebab khilaf kedudukan kanak-kanak, saf kanak-kanak. Ada pendapat mengatakan dia boleh duduk bersama dengan orang dewasa. Ada pendapat mengatakan dia kena ada saf dia sendiri. Semuanya ada dalilnya. Dan melihat keadaan. Yang pertama, keadaan kanak-kanak tersebut. Kalau kanak-kanak itu adalah mumayyiz, kanak-kanaknya adalah orang yang lurus, yang boleh untuk dia tidak main-main dan boleh ikut dalam solat itu dengan sempurna, maka boleh bersama di dalam saf bersama orang dewasa. Tapi kalau kanak-kanak itu kita letak dia di antara saf, bukan masalah. Ada yang mengatakan, oh nanti dia itu mungkin tak sunat, nanti bawa najis sebagai itu, kita bukan nak cek, jangan nak cek kan, dia dah tu ayah dia tahulah. Walhasil yang kita bimbang adalah kita Allahu Akbar, sujud je dia jalan, dia lari, dah adanya daripada ruang saf. Maknanya saf itu akan terbuka. Jadi oleh kerana itu, kanak-kanak yang seperti ini elok dijadikan saf sendiri di belakang. Seperti mana yang Nabi SAW pernah lakukan kepada kanak-kanak di masjid Nabi, dan disertakan bersama dengan mereka khadimnya, iaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik pun Nabi letakkan dengan kanak-kanak. Sebab dia khidmat Nabi umurnya 10 tahun. Ajib. Jadi kita lihat keadaan. Bahkan sebenarnya para ulama membincangkan tentang wajarkah ibu ayah itu membawa kanak-kanak ke masjid. Wajarkah atau tidak? Jawapannya, hukumnya adalah harus. Boleh. Berdasarkan juga peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW, yang ketika Nabi jadi imam, Nabi dengar suara kanak-kanak yang menangis. Nabi cepat-cepatkan salatnya. Akan tetapi, melihat ibu bapa lah yang lebih tahu tentang keadaan anaknya. Kalau yang dia bawa itu kanak-kanak yang memang tak boleh dikawal, bahkan boleh mengganggu kepada ibadah para jamaah, maka eloklah tidak dibawa. Bukan kita tak mahu untuk nak dekatkan dia dengan masjid, tapi kita melihat keadaan dia dulu supaya akalnya itu sempurna dan lebih sesuai. Boleh test dulu, tapi kalau tengok dah memang hilang kawalan, maka kita dah tahu dah keadaan itu. Kenapa? Kerana ia akan boleh mengganggu kepada ibadah orang lain. Jadi dalam saf ini ada beberapa kalau kita tengok dalam kitab-kitab disebutkan dalam Tuhfah, begitu juga dalam Minhaj. Ini kedudukan saf, ada yang mengatakan di dalam Ashabus Syafi'iyah, kalau dia ini adalah merupakan kanak-kanak yang elok akalnya sempurna, dan dia juga adalah kanak-kanak yang nak dididik untuk dia sembahyang, yang lebih bagus untuk diletakkan dia itu kalau dia ada 3 orang. Maksudnya imam ada 2 orang lelaki dewasa, seorang kanak-kanak. Diletakkan kanak-kanak itu di antara 2 lelaki dewasa itu. Supaya apa? Supaya dia pun tak berani nak main-main, dan dia boleh untuk belajar daripada kiri dan kanannya. Itu hikmah dia begitu. Yang penting dia tadi lurus lah. Kalau dia memang yang jenis lari itu, tinggallah 2 orang kat belakang tu, berlubang kat tengah-tengah. Kan? Yang cakap tadi yang memang boleh untuk dia, bagus untuk kita letakkan di antara 2 orang dewasa. Tapi kalau sekiranya memang kanak-kanak ni mereka lebih suka duduk bersama, mereka kalau bersama tu lebih kita panggil apa? Lebih seronok. Maka diletakkan saf itu di belakang. Jadi tak salah kalau ada ruang di belakang itu letakkan saf orang kanak-kanak lelaki. Dan di belakang saf kanak-kanak itu, lelaki itu adalah safnya orang perempuan. Saf orang perempuan tak boleh lebih depan daripada saf kanak-kanak, walaupun kanak-kanak lelaki. Walaupun dia kanak-kanak, tapi tetap juga saf orang perempuan yang paling belakang. Kata Nabi SAW, sebaik-baik saf bagi orang perempuan itu yang paling belakang. Maksud paling belakang ni adalah merupakan belakang daripada orang lelaki. Bukannya dia pergi dekat ujung belakang sekali tu, dia pergi solat dekat situ. Ada ruang lagi kat depan, dia pergi kat belakang lagi. Tak, di belakang orang lelaki. Kalau boleh itu, kalau ada orang lelaki lagi, belakang lagi orang lelaki. Itu saf yang paling afdal bagi orang
perempuan kecuali kalau ada ruang seperti itu. Yang tertutup, maka dibolehkan. Walaupun nanti dia bersambung seperti soft dengan orang lelaki, tapi kena ada ruang khas kepada orang perempuan, maka tak menjadi masalah. Tapi kalau dia terbuka, maka soft orang perempuan yang afdal adalah yang paling belakang, iaitu belakang daripada orang lelaki. Jika yang datang mengikut imam itu seorang lelaki, seorang pondan dan seorang perempuan, maka pondan di sini bukan pondan ni, bukannya orang yang berpura-pura menjadi perempuan. Bukan. Di sini khunsa adalah khunsa yang benar, iaitu khunsa dimaksudkan minta maaf yang memiliki dua alat kelamin. Dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Ada disebutkan khunsa yang muskil dan ada khunsa yang ghair muskil. Khunsa yang muskil adalah dua anak kelaminnya berfungsi. Iaitu, macam mana nak tahu dia berfungsi? Kedua-duanya boleh untuk keluar najis, boleh untuk qada hajat. Dua-dua berfungsi. Yang ni khunsa muskil dipanggil. Tak tahu nak tentukan dia lelaki atau perempuan. Tapi kalau ghair muskil, kalau dia ada dua alat kelamin, hanya satu yang berfungsi, maka dia dikira kecenderungan dia, maksudnya yang dipilih adalah yang berfungsi. Tapi dia tetap juga khunsa. Dan kedudukan khunsa ini berbeza dengan baik lelaki ataupun perempuan. Itu insya-Allah akan disebutkan. Tapi bukan yang berpura-pura menjadi perempuan. Yang itu masuk dalam Allah melaknat kepada orang lelaki yang berpura-pura menjadi orang perempuan, wa mutarajjilati minan nisa, dan orang-orang perempuan yang berpura-pura menjadi lelaki. Apa dia punya tu? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak payah kompromi, dah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ada orang kata kita kena berlemah lembut, buat baik, mereka tak berubah juga. Bahkan semakin menjadi-jadi. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi tahu terus terang, ini adalah haram dan mesti berubah. Hatta seseorang yang bertukar jantinanya daripada lelaki menjadi orang perempuan, tetap hukum baginya adalah lelaki. Tetap hukum baginya adalah lelaki. Hatta dibuang sekalipun, alat kelaminnya ditukar kepada yang lain, tetap dia kembali kepada asalnya. Faham tu? Cuma tinggal lagi dia keadaan dia agak berbeza, qadayahnya agak berbeza. Hatta dia nak hadir ke tempat-tempat yang ibadat atau ibadat umum, itu juga kena berhati-hati, takut mengundang kepada fitnah. Hatta nak pergi haji, nak pergi umrah macam mana? Nak pakai ihram, nak duduk satu kemah dengan orang, la haula wala quwata illa billah. Kan dah jadi macam-macam masalah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan keluarga kita, insya-Allah. Amin. Maka hendaklah lelaki itu berdiri di sebelah kanan imam, dan yang pondan berdiri di belakang keduanya. Khunsa jangan berpondan lah. Pondan macam nanti orang salah faham. Tak khunsa. Dan yang khunsa berdiri di belakang keduanya, sedangkan perempuan hendaklah berdiri di belakang khunsa. Jadi kalau sekiranya, maknanya imam jamaah lelaki seorang ke ataupun tu, belakangnya baru khunsa. Kemudian belakang khunsa itu adalah perempuan. Jika yang datang mengikut imam kumpulan lelaki dan kumpulan kanak-kanak lelaki, maka hendaklah kumpulan lelaki berdiri dalam satu atau beberapa saf di belakang imam, dan kumpulan kanak-kanak lelaki berdiri di belakang mereka. Menurut satu kaul yang lain, seorang kanak-kanak lelaki hendaklah berdiri di antara dua lelaki, supaya ia dapat belajar mengerjakan perbuatan-perbuatan solat. Jika kumpulan perempuan turut serta dalam jemaah itu, maka hendaklah mereka berbaris di belakang kumpulan kanak-kanak lelaki. Dan jika ada pula kumpulan khunsa yang datang, maka hendaklah mereka berdiri di belakang kanak-kanak lelaki, dan kumpulan perempuan hendaklah berdiri di belakang kumpulan khunsa. Sebab permasalahan itu berlaku. Oleh kerana itu syariat ataupun hukum fiqh ini
dia adalah kita panggil apa? Berlaku kepada semua jenis. Hatta apabila adanya khunsa, dia ada di dalamnya tertakluk hukum hakam yang berkaitan dengannya. Hatta penghambaan, walaupun kita sekarang zaman tak ada penghambaan, tapi hukumnya dia pelajari dan masih lagi. Kalau nanti berlaku nanti penghambaan, kita tahu bagaimana untuk nak menangani dan memperlakukan kepada seorang hamba mengikut syariat. Jadi khunsa itu duduk safnya di belakang safnya budak kanak-kanak lelaki. Dia lebih dewasa, tapi dia khunsa. Maka dia mengelakkan kepada fitnah, dia mesti duduk di belakang saf orang kanak-kanak lelaki, di belakangnya bawalah saf orang perempuan. Dalam saf pun kena berbeza. Bayangkan kalau dalam bercampur gaul. Dia ni asalnya lelaki, tapi dia cenderung kononnya nak jadi perempuan. Kemudian dia pun bergaul dengan orang perempuan. Orang perempuan pun jadi dengan dia ni dekat-dekat. Tak buka aurat. Kemudian selesa lah sebab ni memang lelaki yang macam perempuan. Haram. Tetap haram. Tak apa, dia memang tak ada nafsu kepada orang perempuan. Bukan masalah nafsunya. Masalah hukumnya, aurahnya, pergaulannya dan sebagainya itu haram. Faham tu? Ini hari ni selesa. Orang perempuan dengan minta maaf. Yang jadi orang perempuan tu. Macam perempuan. Yang perempuan, boleh kawan dengan dia. Macam biasa, macam kawan-kawan, tepuk tampar dan sebagainya. Sebab apa? Dia tak ada nafsu kepada orang perempuan. Bukan masalah nafsunya. Masalahnya hukumnya. Aurah kamu juga seperti mana aurah dengan orang lelaki. Begitu juga cara kamu bercakap, cara kamu nak bersembang, cara kamu bergaul. Itu ada batas-batasan yang terbataskan oleh syarak. Faham tu? Hatta saf pun ada kedudukan yang berbeza-beza mengikut kepada keadaan-keadaan masing-masing. Lelaki, kanak-kanak, khunsa dan juga orang perempuan. Hakata. Naam. Peraturan ini berlaku apabila semua kumpulan itu hadir serentak pada permulaan hendak didirikan solat. Tetapi jika mereka hadir setelah saf-saf jamaah itu siap diatur, maka mereka yang terdahulu di barisan depan itu tidak diundurkan ke belakang, kecuali perempuan. Hendaklah diundurkan ke belakang lelaki. Begitu juga jika mereka datang semasa solat sedang didirikan. Maksudnya kalau sekiranya saf dah solat dah mula dah, orang kanak-kanak dah mula dah. Tak ada orang, kanak-kanak je yang ada. Datang di belakang imam. So kalau dah start, nak macam mana? Yang belakang orang dewasa masuk di belakang saf budak-budak lelaki tadi. Sebab dah mula solat. Yang ini kalau datang serentak boleh kita atur orang ni orang dewasa, kanak-kanak atau di antara, kan begitu. Kecuali orang perempuan. Kalau perempuan tu contohnya, sebab tu dia kalau perempuan, kalau sekiranya solat, jangan terlalu rapat dengan imam. Berikan beberapa ruang. Sehingga kalau ada orang lelaki, dia boleh duduk di belakang imam. Kalau tidak, terpaksalah orang perempuan tu undur. Supaya orang lelaki tu boleh solat di depannya. Dan tak boleh orang lelaki itu solat di belakang safnya orang perempuan kecuali darurat. Faham tu? Ini memang sengaja tengok orang perempuan saja solat belakang perempuan. Tak boleh. Kecuali darurat. Seperti mana di Mekah contohnya. Di tempat yang terlalu crowded. Yang tak boleh untuk nak diatur lagi. Maka masa tu dibolehkan tetapi menjauhinya lebih utama. Yalah sasah depan perempuan, nak solat depan perempuan memang tak khusyuk. Lari. Sebab tu orang perempuan, kalau sebab tu katakan afdalnya sah orang perempuan, hatta di Mekah di Masjid Haram. Hendaklah dia keluar, waktu azan keluar. Maksudnya jauh ke belakang. Cari tempat orang perempuan. Jangan semata-mata nak juga duduk di depan. Tak boleh. Kerana dia akan mengganggu kepada orang lain, menjadi fitnah kepada orang lain. Apalagi kalau cantik pula. Kan? Tak cantik pun masalah, cantik lagi masalah. Kan? Jadi itu yang kita kena faham. Kan? Ada jangan ikut-ikut. Ni kalau pergi Mekah, pergi umrah, pergi haji, ikut mana jamaah lain. Solat sepasang, laki isteri, laki bini. La haula wala quwwata. Ni apa ni? Mazhab mana ni? Itu solat tak boleh. Suami isteri takut hilang solat sebelah-sebelah dalam saf. Isterinya pergi tempat orang perempuan, suaminya dalam saf. Jangan ikut-ikut jamaah daripada luar lain tu yang buat macam tu. Dia boleh buat, kita buat. Kenapa kita nak buat? Kita ada ilmu. Faham tu? Jadi kedudukan saf itu kena betul. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi, muka surat 410. Dalam kitab Zikir-Zikir Berjihad. Bab mengingatkan panglima perang supaya bertakwa kepada Allah. Pemimpin tentera atau panglima perangnya harus diingatkan supaya bertakwa kepada Allah serta diajarkan perkara-perkara yang perlu dalam urusan peperangan dan bagaimana hendak menghadapi musuh dan kepentingan mereka dan sebagainya. Kami meriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menunjuk seorang ketua, yakni panglima, kepada suatu pasukan atau pengawas, beliau sentiasa berpesan kepadanya supaya bertakwa kepada Allah dan kepada sekalian orang pimpinannya dengan pesanan yang baik-baik. Kemudian beliau akan berkata kepada mereka sekalian, Ughzu bismillahi fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wala taghullu, wala taghdiru, wala tumassilu, wala taqtulu walidan, wa iza laqita aduwaka minal musyrikina fad'uhum ila salasi khisal, ila akhiril hadis. Artinya, berperang dengan menyebut nama Allah pada jalan Allah. Perangilah orang yang kufur kepada Allah. Perangilah dan jangan merampas dan menipu atau mengutuk-ngutuk. Dan jangan membunuh anak kecil. Dan apabila engkau menemui musuhmu dari kaum musyrikin, maka ajak mereka kepada 3 perkara. Hingga akhir hadis. Riwayat Muslim. Naam. Islam ini agama yang paling sempurna, paling indah, paling baik. Hatta di dalam peperangan pun ada syariatnya, ada hukumnya. Tidak maksud berperang itu boleh untuk buat apa saja, tidak. Hatta dalam peperangan ada peraturannya. Ini keindahan Islam. Hatta dalam peperangan pun ada peraturannya. Oleh kerana itu, yang paling penting di dalam peperangan itu di antaranya adalah panglimanya. Disebut komandannya. Komandan lah. Itu penting. Kan? Kerana dia akan yang menentukan daripada rentak keadaan perlakuan dari tentera dia. Dia yang koman. Dia yang arahkan. Oleh kerana itu tak heranlah di dalam bab ini disebutkan dianjurkan untuk mengingatkan kepada panglima atau ketua perang itu untuk bertakwa kepada Allah. Maksud takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Tinggal larangan Allah. Jangan ikut nafsu, jangan ikut suka, tak. Tapi ikut panduan Allah SWT yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Itu maksud takwa. Jadi kena ingatkan, sebab kalau tak ingatkan, ya masa peperangan tu kan semuanya nanti akan bangkit dengan semangat. Dan semangat ni kadang-kadang kalau tak dijaga betul-betul akan membaur dengan emosi. Dan emosi ini lebih mudah dikawal oleh hawa nafsu. Dan ini hatta pernah berlaku kepada sahabat Nabi. Di antaranya oleh Khalid bin Walid. Sahabat Nabi yang paling utama, Saifullah. Biasa, panglima yang hebat dalam Islam. Tapi pernah melakukan kesalahan ketika membunuh kepada orang perempuan. Dimarah oleh baginda Rasulullah SAW. Yalah, walaupun sebenarnya ada sebabnya. Tapi Nabi serius untuk nak supaya jangan sampai melakukan kesalahan di dalam peperangan. Jadi oleh kerana itu penting bagi pemimpin atau seorang ketua kerajaan ke yang kita panggil nak menghantar pasukan untuk berpesan yang paling utama kepada komandannya, kepada dia punya ketua. Untuk takwa kepada Allah, pegang teguh kepada agama Allah SWT, perintah Allah SWT. Ya. Kemudian juga berpesan kepada semua. Jadi kalau kita tengok dalam ini, Nabi kata, Uzu bismillah. Berperanglah kamu dengan nama Allah. Mulakan dengan bismillah, dengan kalimat. Kamu tujuan jihad adalah untuk meninggikan kalimat Allah SWT. Kita perang kepada siapa? Orang yang kufur kepada Allah. Tapi maksudnya yang kufur, kafir yang memerangi kepada Islam, bukan yang zimmi. Jangan gunakan ni sebagai dalil, perangi dah orang yang kufur kepada Allah, kita mudah untuk nak pergi buat keburukan, mengganggu dan juga menzalimi kepada orang yang bukan Islam. Kerana Nabi SAW mengatakan sesungguhnya orang zimmi ini, kafir zimmi ini
di bawah jaminan aku, barang siapa yang menyakitinya menyakiti aku, kata Nabi. Ini Islam punya indah Islam ni. Bagaimana dia adalah merupakan agama yang membawa pendamaian dan kebaikan kepada semua. Bukannya dia nak perang dan juga untuk nak menyakiti kepada orang lain. Tidak. Tapi kalau mereka kufur dan memerangi kepada Islam, ini yang kamu kena perangi. Itu yang pertama. Yang kedua, perangilah dan jangan merampas. Mudah-mudah nak pergi curi barang orang, menipu. Menipu di sini maksudnya bukannya taktik tu boleh. Taktik peperangan tu memang boleh. Takkan jujur sangat. Berapa jumlahnya? Ada 200 orang. Senang kawan tu. Kan? Berapa orang? Ramai. Taktik. Helah. Boleh lah. Tapi menipu di sini, hatta menipu yang mana dianya untuk kepentingan peribadi, haram. Atau dalam peperangan sekalipun. Masya Allah. Atau mengutuk-ngutuk, mencaci maki kepada musuh dengan cacian yang tak sewajarnya keluar daripada mulut orang yang beriman. Hatta kepada musuh tak boleh. La ilaha illallah. Kepada musuh pun tak boleh kutuk, tak boleh caci maki dengan perkataan kotor dan tak baik. Ini pergi caci kepada orang Islam yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Mana ni pegangan ni? Dalam peperangan tak boleh. La ilaha illallah. Dan jangan membunuh anak kecil, tak boleh. Jangan engkau kalau dalam membunuh wanita. Kecuali wanita tu memang jadi tentera lah, yang dia pergi itu perang tu. Tak ada pilihan. Kan? Tapi kalau boleh dielakkan. Tidak boleh bunuh kepada orang tua. Dalam riwayat yang lain disebutkan. Orang tua sakit, tak boleh, jangan bunuh dia. Jangan memusnahkan kepada rumah ibadat. Kalaupun kamu masuk dalam negeri itu. Begitu, sampai situ sekali. Dan apabila engkau menemui musuhmu dan kaum musyrikin, maka ajak mereka kepada 3 perkara. Sepatutnya sebelum perang tu ajak dulu. Itu kata dakwah. Apa 3 perkara itu? Pertama, ajak mereka beriman. Untuk mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu dulu. Ajak mereka yang itu dulu. Dia tak nak, pilihan kedua. Apa dia? Bayarlah kepada Islam. Kepada kepimpinan Islam. Atau dia, mereka ni duduk bernaung di bawah kerajaan Islam. Dengan membayar daripada, ufti kepada Islam. Macam itu. Yang ketiga, barulah pilihannya berperang. Jadi Islam ni datang bukan nak perang terus. Bagi pilihan dulu. Sebab mereka yang membuat kerosakan dan nak memerangi Islam, bagi tawaran dulu. Masuk Islam. Taubat. Balik. Kami tak akan perang kalau kamu masuk Islam. Walaupun kamu pernah menyakiti dan juga buat tak baik. Tak nak kamu bayar ufti. Bernaung di bawah Islam supaya ditadbir dengan keadilan, supaya kamu nanti dapat merasakan keadilan Islam. Sebab kalau biarkan kamu sendiri, kamu akan buat kezaliman di atas satu lain. Tapi kalau tak mau, barulah diperangi. Itu 3 pilihan disebutkan. Kata Abdullah bin Umar atau Abdullah Abbas, kata kami diperintahkan untuk ketika mana diperintahkan untuk nak membuka satu-satu kota ataupun memerangi sesuatu tempat, itu kami tawarkan 3 perkara dulu. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kalau tak mahu mereka membayar, kalau tidak, maka barulah diperangi kepada mereka. Jadi bermakna di dalam peperangan, dalam jihad pun, bekalnya yang paling penting adalah takwa kepada Allah. Kalau tidak, memang kita berada di medan yang paling mulia, namanya perang jihad, medan jihad. Berada di situ ganjarannya besar. Pengorbanan kita, baik harta yang kita gunakan, kos yang kita gunakan, kuda, baju besi yang kita bayar apa semua, semuanya pahalanya Masya Allah besar. Matinya syahid, besar ganjarannya. Naam. Tapi kalau tak betul caranya, habis. Niat tak betul, kemudian cara tak betul. Itu sebabnya perlu diingatkan. Walaupun tempatnya tempat yang mulia sekalipun. Hatta kita kata dalam masjid ilmu, dalam apa sebagainya, maka innamal a'malu bin niat. Begitu juga dengan apa yang kita
niatkan dan juga apa yang kita buat, cara yang kita buat itu akan menentukan kedudukan yang sebenar walaupun berada di tempat yang mulia. Naam, wallahu taala alam bissawab. Kitab Syarhul Ainiyah, Wasiat Para Wali dan Salihin, karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, nafa'anallahu fi ulumihim fi darain amin. Muka surat 166. Nabi SAW bersabda, Yuhsyarun nasu ajwa'a ma kanu qattu, wa'atasha ma kanu qattu, wa'ara ma kanu qattu, wa an saba makanu qattu, faman atma'a lillah atma'u Allah, wa man syaqa lillah syaqahu Allah, wa man kasa lillah kasahu Allah, wa man amila lillah kafahu Allah, fa iza ukhriju min qurubihim umiru bil masiri ila aldil mahsyar. Kelak manusia akan dikumpulkan dalam keadaan yang sangat lapar, sangat kehausan, telanjang bulat dan sangat payah. Maka barang siapa yang memberi makan kerana Allah, nescaya Allah akan memberinya makan. Barang siapa yang memberi minum kerana Allah, nescaya Allah akan memberinya minum. Dan barang siapa yang memberi pakaian kerana Allah, nescaya Allah akan memberinya pakaian. Dan barang siapa yang beramal kerana Allah, nescaya Allah akan mencukupinya. Bila mereka telah dikeluarkan dari kubur-kubur mereka, mereka diperintahkan untuk berjalan kepada mahsyar. Telah diriwayatkan bahawa mahsyar berada di Syam. Sedangkan yang mengiring mereka ke sana adalah api yang keluar dari kerak bumi di Aden atau di Barhut, sebuah lembah di dataran rendah Hadramaut. Juga diriwayatkan kelak orang yang baik amalannya, ia akan senang dengan amalannya. Sedangkan yang buruk perbuatannya akan takut terhadap perbuatannya dan bisa jadi ia disuruh memikul amalan di punggungnya. Allah berfirman, wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Dan mereka membawa dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka. Sungguh alangkah busuknya dosa-dosa yang mereka pikul. Al-An'am 31. wala yahmiluna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim. Dan sesungguhnya mereka akan menanggung dosa-dosa mereka dan dosa-dosa orang lain bersama dengan dosa-dosa mereka. Al-Ankabut 13. Naam, kita sampai kepada fasa-fasa mengenai akhirat yang semua kita akan melaluinya. Tak ada orang yang boleh lari untuk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua akan dibangkitkan dan dimahsyarkan oleh Allah. Di mana mahsyar itu? Kalau mengikut kepada hadis, Nabi SAW mengatakan Baitul Maqdis, iaitu di Palestin, di Syam, adalah Ardul Mahsyar wal Mansyar. Nabi yang sebut. Dia adalah bumi mahsyar, bumi nanti daripada berkumpul kemudian masih berpisah-pisah. Kenapa? Ada yang masuk syurga, ada yang masuk neraka. Di mana tempatnya dalam hadis tersebut? Di Syam, di Palestin. Bermakna nanti setelah hancurnya dunia ini, tempat tapak yang akan dibuat oleh Allah untuk bumi mahsyar adalah tapaknya di Syam. Seperti mana dulu kita di alam arwah, alam roh, kita dikumpulkan di lembah Na'man. Di mana lembah Na'man dulu ni? Di Arafah. Maknanya tempat tu memang Allah yang jadikan. Bahkan disebutkan 10 tanda kiamat yang berlaku itu, salah satunya adalah api yang keluar daripada Aden. Yang mana api inilah yang akan nanti ketika manusia bangkit daripada kematiannya, dibangkitkan oleh Allah SWT, maka api itu akan keluar untuk mengusir manusia itu berkumpul di mahsyar yang berada di bumi Syam. Ini menurut sebahagian pendapat yang disebutkan oleh para ulama dalam kajian mengenai Yaumal Qiyamah ataupun akhirat. Faham tu? Nah, tapi yang menjadi sepatutnya kita ambil berat adalah kita semua akan dibangkitkan dan dimahsyarkan. Macam mana keadaan mahsyar? Kita dah sebutkan sebelum ini, dianya adalah rata
lapang seperti roti berwarna putih. Tak ada yang tinggi, tak ada yang rendah. Sama rata. Tak ada orang boleh lari, tak ada orang boleh sembunyi. Sama. Kemudian akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Tak ada baju, tak ada selipar. Bahkan dalam riwayat tak bersunat pun. Sampai begitu sekali. Iaitu kembali kepada asal manusia. Baik. Dalam hadis ini, dibangkitkan seseorang, setiap orang itu dalam keadaan ajwa'a makanu. Sangat lapar. Di dunia ini ada orang yang merasa lapar yang bersangatan. Ada. Jangan ingat tak ada. Sebab tu kita jangan membatir kerana ada orang yang lapar. Yang mungkin tak makan 2-3 hari. Ada. Lapar. Tapi minum air adalah. Tapi mana lapar? Tapi di mahsyar nanti tak ada yang lebih lapar daripada di mahsyar. Di mahsyar ni laparnya tak ada tandingannya. Walaupun ada orang yang paling lapar di dunia ni, tak akan dapat tandingnya lapar di mahsyar nanti. Semua kita akan dibangkitkan dalam kelaparan yang bersangatan. Bayangkan macam mana rasa dia. Lagi, dan dahaga yang bersangatan. Dan tidak berpakaian. Tak ada melindungi kepada kulit kita. Semuanya dalam keadaan telanjang. Tak ada selipar. Bayangkan matahari dekat, panasnya memancar kat badan, rasa macam mana? Bayangkan kita ni berjalan tanpa selipar di tempat yang panas. Bayangkan. Kita ni selipar pun, dekat tempat panas nak pakai selipar pun melompat. Ini padang tu dipancar terus dengan matahari yang sangat dekat. Bayangkan panasnya tak kita berjalan di atas tu. Satu Nabi mengatakan bahawa dibangkitkan manusia itu dengan 3 keadaan. Satunya menunggang kenderaan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang berjalan dengan kakinya, tapi yang lebih dahsyat adalah yang akan berjalan dengan wajahnya. Berjalan terbalik. Wajah disirit di ke atas tu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada keadaan seperti itu. Okey, baik. Dan sangat dalam keadaan yang kepayahan yang sangat. Tapi kalau kita nak selamat, kita ialah mesti lapar atau tak lapar. Dahaga tak lapar. Tapi kalau kat dunia kita banyak bagi makan ke orang, maka Allah akan beri makan kat kita kat akhirat nanti. Kita lapar sangat, tiba-tiba dapat makanan. Kenapa? Sebab dulu kat dunia dulu kamu pernah bagi makan kat fulan, dekat ini, kat orang ramai. Masya Allah. Sebab tu dia kamu buat di sini, balasannya di sana. Awal-awal lagi dibalas oleh Allah SWT. Dengan apa? Sebab tu kita disuruh untuk beri makan kepada orang. Khususnya orang yang memerlukan. Kamu beri minum kepada orang yang memerlukan minuman. Di sana kamu akan dapat minuman. Kamu beri pakaian kepada orang yang tak ada pakaian. Kamu akan dapat pakaian. Oleh itu Nabi Muhammad SAW orang yang pertama ataupun orang yang terawal selain Nabi lah yang akan mendapat pakaian, makanan dan sebagainya adalah Nabi Ibrahim AS. Sebab Nabi Ibrahim ni adalah orang yang paling memuliakan tetamu dan tak akan makan kecuali dengan orang lain. Sebab itu disebut sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah SWT. Sebab memuliakan kepada hamba-hamba Allah SWT. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu kalau kita nak mulia di sisi Allah, muliakan kepada orang lain. Kita bantu kepada orang lain. Tolong kepada hamba-hamba Allah SWT yang lain. Kalau dia perlukan makanan, beri makanan. Kalau dia perlu bantuan, berikan bantuan. Maka kita akan mendapatkan pulangannya segera ketika di mahsyar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu adalah merupakan timbalan yang patut untuk kita ambil berat kerana kita sangat memerlukannya nanti di mahsyar, kerana kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang sangat dahsyat. Dan kata Nabi SAW, bila mereka telah dikeluarkan dari kubur-kubur mereka, mereka diperintahkan untuk berjalan kepada mahsyar. Jadi keluar melapar. Kalau orang tu dia tak pernah tolong orang dan sebagainya, kelaparan dia menuju ke mahsyar. Bayangkan tanggung, rasa sakit lapar tu luar biasa. Tapi tak mati. Ini kalau dia terlalu lapar, sakit sangat, mati. Tapi sana tak ada mati. La ilaha illallah. Menanggung kesakitan yang bersangatan. Belum lagi dengan keadaan mahsyar yang begitu dahsyat yang insyaAllah akan digambarkan nanti setelah ini. Bahkan yang lebih malang lagi kalau orang yang banyak-banyak dosa itu akan memikul dosanya. Dia bawa beban. Dahlah. Lapar, penat, susah, memikul bebanan. Bebanan apa yang akan dipikulnya? Iaitu amalannya.
Amalan mana? Amalan dosa lah. Kalau amalan yang pahala ni taklah. Seperti mana disebutkan dalam surah Al-An'am tu, mana mereka akan membawa dosa-dosa mereka di belakang mereka. La ilaha illallah. So, kita ni apa yang kita ambil pengajaran? Kita pertama sekali jangan kita pergi himpun-himpun dosa dalam kehidupan ni. Kalau nak kata kurangkan nanti, kita rasa kurang sangat-sangat dah. Berhenti buat dosa. Itu yang sepatutnya. Bukan kurangkan dosa. Kurangkan, saya rasa dah kurang dosa saya ni. Banyak dosanya dikasih kurang juga. Berhenti buat dosa seboleh-bolehnya. Sebab kita tak mahu sanggup nak pikul dosa kita. Yang sebelum ni pun dah banyak dah. Ini baki-baki lagi. Berhenti buat dosa. Taubat kepada Allah SWT. Kemudian, banyakkan amal. Khususnya, taat kepada Allah dan bantu kepada orang lain. Ini adalah yang paling mujarrab untuk selamat kita nanti ketika mana kita memerlukan bantuan Allah SWT di akhirat adalah orang yang membantu kepada hamba-hamba Allah di dunia. Wallahu fil auni al-'abdi ma dama al-'abdu fil auni akhihi. Allah akan sentiasa membantu kepada seorang hamba selagi mana hamba itu membantu kepada saudaranya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena tahu bahawa apa yang kita buat ini akan kita dibalas. Kita lapangkan urusan orang kat dunia, Allah lapangkan urusan di akhirat. Kita tutup aib dan rasa perbuatan yang mengaibkan orang lain, Allah tutup aib kita di akhirat. Nampak? Allah kita mudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan kita dekat akhirat. So timbal baliknya itu yang kita kena faham. Jadi jangan rasa, menyesal saya buat baik. Kenapa saya kena tolong orang ni? Dia itu buat apa saya nak tolong? Tak, kita tak akan pernah rugi apabila buat baik kepada orang. Walaupun orang tu tak balas kepada kebaikan kita. Walaupun orang tu balas dengan cara yang tak baik kepada kita, tak berterima kasih pun, tak rugi. Jangan gunakan istilah rugi tolong dia. Menyesal tolong dia. Jangan tolong orang tak ada penyesalan. Tak ada kerugian. Kerana Allah yang akan balas, bukan orang tu. Balas dia pun bukan setimpal dengan apa yang kita boleh dapat. Dia tak balas pun kita tak rugi. Tapi balasan Allah itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melakukan taat kepada Allah dan dapat untuk kita membantu kepada orang lain menjadi hamba Allah SWT yang prihatin, yang sungguh-sungguh ingin untuk memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita, diberikan barakah dalam umur kita dan juga diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan juga diberikan futuhal arifin wa yufaqihuna fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin ya rabbal alamin. Wa ala mana wa al musanna semua pengarang kitab ini. Wa kullu salihah jami' fil akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tanya dekat hati, boleh tak saya ni bercakap? Kemudian hati berkata boleh cakap, baru kita cakap. Jangan terus kita cakap tanpa meminta pada terlebih awal pada hati. Tanya dekat hati dulu. Ni kalau saya cakap ni agak-agak menguntungkan akhirat saya tak? Kalau saya cakap ni boleh berkelahi tak orang? Kerana bercakapnya saya ni boleh, maka diam lebih baik.